أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واعصمنا اللهم من الذلل في الاعتقاد والقول والعمل وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang dikurniakan kepada kita. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita cuba bercakap tentang perkara-perkara yang ajaib yang ada di dalam hati manusia. Jadi kitab yang kita baca pada hari ini ialah kitab nama dia Sairus Salikin, yang disusun, yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Abdul Samad Al-Bani. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, Al-Bab Al-Awwal fi bayani ajaibil qalbi. Bab yang pertama pada menyatakan segala perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa yang ada di dalam hati manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasad ibni adama mudghatan idza salaha laha sairul badani wa idza fasada sairul badani ala wahyal qalbu. Artinya bahwasanya di dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Bila sebut anak Adam ni, sekalian manusia. Sekalian manusia, sama ada manusia itu beriman atau tidak beriman, memang ada seketul daging itu. Apabila berbaik, iya daging itu, nescaya jadi baik sekalian badannya, jadi elok, baik sekalian badan. Dan apabila binasa, ia apabila rosak daging itu, dia rosak artinya bukan maknanya busuk, tidak. Rosak maknanya rosak di segi ma'ani dia, hati itu rosak, makna hati itu dia rosak. Dan apabila binasa, ia nescaya binasa sekalian badannya. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hati. Itulah hati. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, faqad tabayyana bihadha al-hadithi anna al-asla huwa al-qalb wa huwa al-amir al-muta'u fi alam al-jasadi wal baqiyatu ra'iyatu. Artinya, maka sesungguhnya telah nyatalah bagi kita dengan hadis ini bahwasanya asal kemuliaan manusia itu ialah hati. Hatilah asal kemuliaan manusia, dan iaitu seperti raja. Hati yang ada di dalam manusia itu bandingannya seperti raja yang diangkat darjatnya di alam jasad. Dan sekalian anggota yang lain yang zahir itu semua iaitu seperti tentera-tenteranya yang mengikut
perintah raja yang begitu perintah hati tadi. Jadi pada zahirnya kalau kita tengok anggota yang zahir tadi baik, menunjukkan, membuktikan bahawa hati itu baik, raja itu baik. Tetapi kalau kita tengok anggota itu tidak baik, melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan perintah Allah SWT, seperti tangan suka mencuri, mulut suka mengumpat atau sebagainya, maka membuktikan bahawasanya itu adalah hatinya telah sakit, rajanya rosak. Maka zahir kerosakan raja tadi pada anggota. Dan ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, yang menjalani akan jalan tariqat yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, yakni menyampaikan kepada mengenal Allah SWT sebagai mengenal dengan sebenar-benarnya itu. Bahasanya adalah ahli sufi membandingkan akan hati itu seperti raja yang memerintah, dan membandingkan pula badan manusia itu sebagai tempat rentahannya, yaitu negeri kerajaannya, dan bandingan akan segala anggota yang zahir itu sebagai tentera bagi raja, tentera bagi hati tadi. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, murad yang dikenaki dengan anggota yang zahir itu apa? Yaitu seperti dua mata. Itu anggota zahir. Dua mata, hidung, dua telinga, lidah, tangan, perut, faras, dan dua kaki. Anggota-anggota inilah Allah Ta'ala jadikan kepada kita manusia ini sebagai tempat untuk mendapat kebahagiaan di akhirat, ataupun sebaliknya. Kalau kita guna dengan baik, guna dengan elok sebagaimana yang diperintah oleh Allah SWT, maka eloklah kita nanti di akhirat nanti. Kalau kita guna bercanggah dengan perintah Allah SWT, maka padahlah segala anggota, dan termasuklah rosak badan kita. Kenapa? Karena diseksa dengan api neraka selama-lamanya. Wala'iyyazubillah. Maka jikalau baik hati itu nescaya baik segala anggota. Nak tengok baik anggota tu, baik di hati. Bila hati baik, anggota-anggota tadi akan jadi baik insya-Allah. Baik segala anggota yang zahir itu. Maka jikalau baik anggota yang zahir itu, nescaya sempurna badannya itu. Selamat badannya di dunia, selamat di akhirat, selamat. Jadi kalau binasa hati itu pula, nescaya binasa segala anggota yang zahir. Sebab apa kita dihina? Sebab apa kita dicerca? Sebab rosaknya anggota. Dan anggota rosak sebab rosaknya hati. Dan jika binasa anggota yang zahir itu, nescaya binasalah segala badannya. Pada binasa di dunia kita dihina, dicaci, di akhirat kita akan diseksa dengan api neraka selama-lamanya. Wal'iyyazubillah. Dan murad dengan baik hati itu iaitu mengerjakan taat yang batin, taat yang jenis dalaman, jenis hati, dan segala, dan menjauh akan maksiat yang batin, maksiat hati. Dan murad dengan baik anggota yang zahir itu mengerjakan taat yang zahir dan menjauhkan akan maksiat yang zahir. Dan murad dengan taat yang batin itu iaitu segala sifat kepujian dan segala perangai yang baik seperti ikhlas, melakukan ikhlas dalam melakukan ibadat pada Allah SWT. Maknanya beribadat hanya kepada Allah SWT. Bukan ada gharad atau tujuan keduniaan. Bukan kerana manusia, lain pada itu saja.
hanya semata-mata ikhlas tulus kepada Allah SWT. Yang kedua, zuhud. Zuhud iaitu hati tidak bergantung dengan dunia, walaupun ada dunia pada di sisi dia, ada semua dunia, tetapi hatinya tidak bergantung pada dunia. Yang ketiga, wara'. Wara' ni artinya tinggal perkara syubhah. Hati tidak gemar kepada perkara syubhah, perkara yang tidak diketahui dengan nyata sama ada halal ataupun haram. Sama telah perkara haram, lebih-lebih tidak melakukan. Yang seterusnya, sabar, syukur, tawakul, mahabbah dan redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan murad dengan maksiat batin itu iaitu segala sifat kejahatan dan segala perangai yang jahat, seperti riya dalam melakukan ibadah. Jadi ibadat dia menghadap pada Allah Ta'ala, yang mana hati dia niat untuk nak menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Yang kedua, ujub, rasa heran diri, rasa lebih diri daripada orang lain. Seterusnya, kibar, membesarkan diri, bongkak, sombong. Ghadab, baran, tak boleh silap sikit, bertengkir dan sebagainya. Hasad artinya dengki, cita-cita supaya Allah Ta'ala tarik balik nikmat yang dikurnia pada orang lain. Itu hasad. Dia tak boleh tengok orang lain lebih pada dia. Tak boleh tengok orang lebih, orang lain daripada dia, orang kaya daripada dia. Tak boleh tengok. Dia rasa dalam hati dia supaya Allah Ta'ala angkat balik nikmat tu, biar mendapatkan dia seorang. Itu hasad. Seperti lagi akan datang, insya-Allah akan diterang satu demi satu. Dan murad dengan taat yang zahir itu iaitu seperti sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Murad dengan maksiat yang zahir itu seperti berzina. Astagfirullah. Apa ini? Zina ni bukan biasa. Dan minum arak, mencuri, merampas, membunuh orang dan mengumpat orang, suka menipu dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, soal jika ditanya orang akan dikau dengan apa yang membaikkan hati itu, seperti baik dengan dia segala anggota yang zahir. Jadi sekarang itu dulu pada hari ini, insya-Allah kita akan sambung dia kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Wallahu ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi